Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua anak murid cikgu, terutama sekali kelas 3 Amanah dan kelas 3 Nurani. Hari ini cikgu minta maaf sangat sebab cikgu tak boleh nak live di YouTube kerana ada masalah internet. So, hari ini cikgu perkenalkan diri cikgu dulu. Okey. Yang pertama, mari kenali guru sains anda, iaitu saya lah. Siapa saya? Yang pertama, nama saya adalah Puan Nur Izian binti Saleh. Nama ni awak kena ingat sebab nanti dalam laporan eksperimen awak kena tulis nama saya betul ejaannya. Saya berkelulusan Sarjana Pendidikan Fizik dari UTM Sudai Johor dan berusia 35 tahun. Saya mengajar subjek fizik dan sains untuk tingkatan 5. Dan juga sains untuk tingkatan 3, iaitu kelas awak lah, 3 Amanah dan 3 Nurani. Sepanjang PDPR ni, cikgu akan guna bahan batu belanja, iaitu buku teks sains KSSM. Lepas tu cikgu nak guna buku nota biru yang besar tu, buku nota biru 1, buku tulis kecil, iaitu untuk latihan lah, buku tulis kecil. Dan kertas kajang ni untuk laporan eksperimen. Medium PDPR. Hari ni memang bermasalah YouTube cikgu. So, kita sepatutnya akan buat YouTube live di channel cikgu. Tapi dia ada masalah. Tak apa. Ataupun guna Google Meet. Tapi Google Meet ni guna data yang banyak. Jadi, kita fikir inisiatif lain. Ataupun cikgu akan buat Google Classroom. Atau juga cikgu akan bagi bahan melalui Telegram. Nanti cikgu akan bagi link Telegram untuk awak join untuk subjek sains je. Untuk sains KSSM tingkatan 3 ada 4 tema. Tema 1 adalah penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Tema 2 penerokaan unsur dalam alam. Tema 3 tenaga dan kelestarian hidup. Tema 4 penerokaan bumi dan angkasa lepas. So dah habis untuk penerangan yang inilah. So sekarang ni cikgu masuk kepada buku teks. So ini buku teks awak. So hari ni kita masuk tema 1 penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Kalau kita tengok dekat gambar ni, yang pertama ni ada gambar seorang perempuan, ada gambar pokok dan ada gambar kelawar. Apa kena-mengena 3 gambar ni dengan tajuk kita hari ni? Yang pertama, kalau awak tengok ni, kenapa perempuan ni berada dalam keadaan ketakutan dan dia pakai baju sejuk? Kenapa? Kalau tengok daripada riak muka dia ni, sama ada dia berada dalam ketakutan. Bila dia takut, dia berasa sangat sejuk, menggigil. Ini untuk manusia. Kalau yang ini pula, kalau kita tengok pokok ni kita letak di tepi tingkap. Tapi kenapa pokok ni boleh bengkok? Biasanya pokok akan tumbuh tegak saja kan? So kenapa dia boleh bengkok ke arah tingkap ni? Dia nak apa sebenarnya? So lagi satu adalah gambar kelawar. Kelawar ni awak kena tahu, kelawar adalah haiwan yang tidak boleh melihat. Kalau dia tidak boleh melihat, macam mana dia nak bergerak tanpa terlanggar, nak terbang, nak terlanggar mana-mana? Kalau kita tahu, kelawar ni hidup di dalam gua. Gua dia sempit, gelap. Macam mana dia boleh bergerak, terbang tanpa berlanggar? Dan tahu mana kedudukan dia. Ini semua, tiga-tiga ni adalah tajuk yang kita nak belajar hari ni, iaitu rangsangan. Contoh, mengapakah bersenam pada waktu siang adalah lebih sihat berbanding pada waktu malam? Yang ni pun awak kena tahu. Kenapa? Dalam badan kita, kenapa macam tu? So hari ni kita belajar rangsangan dan gerak balas. Apakah yang anda tahu tentang sistem saraf? So kalau ada rangsangan macam cikgu cakap tadi, kita sebagai manusia, kenapa kita ada boleh perasaan takut, boleh perasaan marah? Kenapa? Sebab kita ada sistem saraf. Bagaimanakah rangsangan dihubung kait dengan gerak balas dalam manusia?
bagaimana rangsangan dihubung kait dengan gerak balas dalam tumbuhan. Okey, tadi tumbuhan, manusia dan juga haiwan. Tapi hari ini kita belajar dulu tentang gerak balas dalam manusia. Okey, tajuk ni awak akan belajar tentang sistem saraf manusia, rangsangan dan gerak balas dalam manusia, rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan dan juga kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain. Okey. So, kita terus kepada muka surat yang seterusnya ni. Okey, ini kalau kita tengok gambar ni, ini adalah pelumba lari. Okey, sebelum dia berlari, ada speaker kat sini. Okey, biasa kalau awak nak hari sukan, tahun ni awak tak dapat sukan lah, tak apalah. Tahun lepas awak dapat sukan kan? Okey, sebelum awak berlari, cikgu akan tekan tiup whistle ke, ataupun kat sini dia ada bunyi dia guna pembesar suara. Okey, apa perasaan awak bila terdengar bunyi berlepas tu? Dia tiup whistle ke ataupun tu kan? Perasaan akan berdebar-debar. Okey, betul tak? Akan rasa berdebar-debar dan kadang-kadang kita panik, kita tak bergerak langsung. Terdiam seketika. Okey. So, itu adalah kaitan dengan rangsangan dan gerak balas dalam badan awak sendiri. So, dalam tajuk ni kata kuncinya adalah yang pertama, rangsangan, gerak balas, saraf tunjang, saraf periferi, efektor, tindakan terkawal, tindakan luar kawal, fotoreseptor, tunas rasa, ilusi optik, geotropisma, hydrotropisma, tikmotropisma, gerak balas nestik, penglihatan stereoskopik, penglihatan molekular dan pendengaran stereofonik. Okey, so hari ini kita fokus kepada tindakan terkawal dan tindakan luar kawal je. Yang lain-lain tu kita akan belajar kemudian lah. Okey, so sistem saraf manusia. Okey, tengok tajuk yang pertama ni, 1.1. Kalau kita tengok gambar student ni, dia sedang buat apa? Okey, dia sedang bermain badminton. Okey, apa beza orang yang pandai main badminton dengan orang yang tak pandai main badminton? Okey, kalau orang yang tak pandai main badminton, dia pukul macam mana pun, mesti tak kena bola dia. Kenapa tak kena? Sebab, okey, kita punya rangsangan kita adalah bola tangkis. Bola tangkis tu dia akan bergerak ke sana, ke sini kan? Okey, bila bergerak, mata kita dapat rangsangan dan mata kita bagi impuls, bagi maklumat kepada otak. Tangan tu yang pegang raket tu mestilah kena gerak ke kanan. Kalau bola ke kiri, tangan ke kiri. Kalaulah bola tu kalau contoh gerak balas kita lambat, bola tu dah sampai, kita baru nak pukul, memanglah bola tu dah jatuh. So maksudnya saraf kita tak aktif lah. Maksudnya saraf kita tak sebaik untuk pemain badminton lah. Okay, so macam mana berfungsi? So, yang satu, gerakan bulu tangkis bertindak sebagai rangsangan yang dikesan oleh mata, impuls, dicetus dan dihantar ke otak. Okey, dia nampak bola tangkis tu bergerak. Okey, lepas tu, yang kedua, otak dapat maklumat ni. Maklumat kita panggil kat sini impuls impuls. Cikgu conteng sikit. Ni. Cikgu, tak ada nak conteng dah. Sekejap, cikgu conteng sikit bagi nampak. Okey, so yang merah ni impuls awak kena tahu ni impuls. Okey. Impuls. Okey, tak apa, tak boleh nak conteng. Okey, tak apa. So, yang kedua, bila dia dapat impuls tu, otak akan mentafsir impuls, iaitu data lah, dia dapat data tu lalu menganggar kelajuan bulu tangkis, kelajuannya, dan menentukan arah serta corak gerakan badan yang diperlukan, sama ada perlu melompat ke, perlu ke bawah ke. Okay. So yang ketiga, otak kemudiannya menghantar impuls ke otot tangan dan kaki untuk bergerak balas. So daripada mata pergi ke otak bagi tahu kepada tangan kita yang pegang raket dengan kaki. Sama ada kaki tu perlu melompat ataupun kaki tu perlu stay, tergerak ke kiri ke kanan, tangan tu penuh hayun kuat ke, hayun perlahan ke.
Itu gunanya sistem saraf dalam badan kita. So, sistem saraf manusia merupakan sistem kawalan yang penting dalam koordinasi badan. Selain penglihatan, pemikiran dan pergerakan badan, sistem saraf manusia juga mengawal dan menyelaraskan fungsi organ dalam badan dan mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam melalui suatu proses. Okey, apakah proses tersebut? Nanti kita belajar. So, kita kenali dulu sistem saraf dalam badan kita. Yang pertama, kita ada sistem saraf pusat iaitu otak dan saraf tunjang. Bahagian otak dan saraf tunjang. Kemudian kita ada sistem saraf periferi iaitu saraf cranium yang bahagian otak kita bahagian bawah dan saraf spina. Okey, sistem saraf periferi terdiri pada 12 pasang saraf cranium yang menghubungkan otak dengan organ deria dan organ dalaman. 31 pasang saraf spina menghubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. Okey, so ini selain daripada fungsi sistem saraf kita untuk bermain badminton, fungsi sistem saraf kita juga yang pertama boleh mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan. Contohnya mengesan rangsangan. Macam tadi, kesan rangsangan bola tangkis lah. Okey, contoh ni, tengok gambar yang pertama, mengutip sampah. Okey, kita kalau lihat sampah, mata kita melihat sampah, sampah tu perlu berada di mana sebenarnya? Sampah tu perlu berada di tong sampah kan? Di plastik sampah. Jadi, rangsangan pada mata kita tu, nampak sampah tu, pergi ke otak, aku perlu kutip sampah ni masuk dalam tong sampah. So, ataupun aku perlu sapu tempat ni supaya bersih. Jadi, automatik otak kita bagi maklumat pada tangan dan kaki kita untuk menyapu atau mengutip sampah ni dan buang ke sampah lah. So, kalau orang yang nampak sampah tapi buat tak tahu, maksudnya apa? Adakah dia punya saraf tu bermasalah? Okey, fikir sendiri Okey, so bila dapat maklumat daripada otak tu namanya impuls Okey, ataupun bersin ni. So, contohnya bersin. Okey, kita tahu ke bila kita nak bersin? Kita tak tahu kan? So, bersin ni, contoh, bersin ni rangsangannya bermula daripada di hidung. Okey, hidung kita, mungkin waktu kita sedut tu ada habuk. Okey, habuk yang masuk ke dalam hidung. Hidung kita berdapat tindak balas, ada benda asing. Ada benda yang tak sepatutnya ada dalam hidung ni. Kena keluarkan dia. So, otak akan cakap, akan keluarkan, kena keluarkan. Jadi, automatik awak akan bersin untuk keluarkan. Tangan awak pun akan automatik tertutup dan mata awak pun akan terpejam. Itu saraf Saraf. Cuba bayangkan kalau kita bersin tanpa tutup mata. Apa berlaku dekat mata kita? Tahapnya tu boleh sampai terkeluar. Okey, gambar yang seterusnya ni, gambar 3 orang ni. Kenapa dia senyum macam ni? Maksudnya dekat dalam laptop dia tu mungkin ada video yang menarik yang buatkan dia ketawa. Otak kata cerita daripada mata dia, rangsangan dia daripada mata. Tengok video pada mata, lepas tu mata tu bagi tahu cerita ni kelakar lah. So, otak akan menyebabkan dia tersenyum dan ketawa. Okey? So, next adalah tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey, contoh ni tindakan terkawal. Tindakan terkawal ni maksudnya rangsangan yang kita boleh kawal. Okey, contoh macam ni. Membaca buku. Membaca buku kita yang nak. So, tindakan terkawal. Okey, menarik tangan daripada objek panas. Okey, kita pegang objek panas, lepas tu kita diam je ke? Tak kan? Kita automatik akan tarik tangan tu. Kita ke yang nak tarik? Sebenarnya itu adalah automatik pada saraf kita. Dia beritahu terus, panas je, tarik. Okey, so itu adalah tindakan luar kawal. Dan lagi satu, peristalsis esophagus. Esophagus tu bahagian kita punya saluran makanan tu Okey. Kita ke yang bagi tahu dia suruh turunkan makanan? Tak kan? So maksudnya ni pun adalah tindakan luar kawal. Okey, tindakan terkawal contohnya. Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seorang. Semua tindakan terkawal dikawal oleh otak. Contohnya, membaca, menulis, bercakap, makan, minum, berjalan, berlari atau bersenam. Tidur macam mana pula? Tidur adalah tindakan terkawal juga sebab kita yang nak. Kita beritahu ngantuklah, tidur. So, tidurlah. Okey. So, contoh ni. Okey, handphone ni contoh bunyi berdering. Kring, 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 bunyi berdering. Bunyi tu kita dengar. Kita dengar menggunakan deria pendengaran kita, telinga. So,
efektor di dalam telinga. Efektor reseptor yang dalam telinga kita tu dengar dan dia hantar impuls kepada otak kita. Impuls tu adalah data lah, bagi tahu maklumat. Okey, otak kita bagi tahu. Kalau orang call nak buat apa? Korang orang call mestilah nak angkat. Macam mana nak angkat? Mestilah guna tangan, klik. Dia punya tekan hijau tu. So dia hantar maklumat efektor pada otot badan kita, tangan kita supaya bergerak balas dengan menyentuh skrin telefon. Okey, ini aktiviti ni tak dapat buat. So nanti nak naik kalau dah sekolah nanti kita buatlah. Okey, tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Tindakan luar kawal terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu melibatkan medula oblongata, melibatkan saraf tunjang, iaitu tindakan refleks. Okey, melibatkan medula oblongata. Medula oblongata tu apa? Okey, medula oblongata tu di bawah otak kita ni. Di bawah, bahagian bawah otak kita ada satu bahagian namanya medula oblongata. Dia adalah sistem yang mengawal, bukan sistem, organ yang mengawal denyutan jantung, pernafasan, peristalsis. Peristalsis tu yang tadi tu lah, makanan tu nak bergerak ke bawah, kita tak suruh dia bergerak sendiri. Okey, dan rembesan ailio. Okey, rembesan ailio ni macam haiwan lah. Okey. Okey, melibatkan saraf tunjang. Ini untuk tindakan refleks. Tindakan refleks ni maksudnya tindakan serta-merta. Contoh, menarik tangan apabila tersentuh benda panas, menarik kaki apabila terpijak benda tajam, bersin apabila habuk masuk ke dalam hidung. Okey, so ni contoh kita pegang objek panas. Jari kita tu ada reseptor. Okey, jari kita ada reseptor. Dia rasa ni panas. So dia hantar impuls ni tak sempat sampai otak ni. Dia sampai ke saraf tunjang saja, tak sampai ke otak. Saraf tunjang bagi maklumat terus kepada efektor. Efektor tu kita punya otot. Angkatlah tangan, nanti mencur lah. Gitu. Okay. So arah impuls dari efektor, reseptor ke efektor. Okay. So hari ni cikgu ajar sampai tajuk tu dulu. Tindak balas dan tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey, so apa cikgu nak awak buat? Awak buat dekat rumah ni, aktiviti ni. Okey, mengesan perubahan saiz pupil pada mata. Saiz pupil tu saiz anak mata kita anak mata. Okey, boleh buat dengan adik lah. Okey. Ini adalah terhadap keamatan cahaya, tindakan luar kawal. Okey, caranya memerhatikan perubahan saiz pupil pada mata terhadap keamatan cahaya yang berbeza. Radas dia ada kat rumah ni, boleh guna cermin muka dan lampu. Okey. Kenal pasti pupil mata yang ditunjukkan dalam rajah. Okey, ini pupil tu yang anak mata yang paling kecil tu. Paling kecil. Okey. Arahan dia, perhatikan pupil pada mata anda dengan menggunakan cermin muka dalam keadaan cahaya terang. Okay, cikgu tak ada cermin pula kat sini. Okay, contoh cikgu ambil ni. Ni contoh cermin. Cermin ni, awak pointkan, contoh ni lampu kan. Awak pointkan lampu tu dekat cermin. Macam ni. Mata orang tu tengok cermin tau, bukan tengok lampu. Kalau tengok lampu direct, boleh buta. Okay, boleh buta sebab terlebih banyak cahaya. So, ambil rumah, kat rumah nanti ambil ni, kan. Okay, ni lampu, torchlight tu. Ini contohnya cermin. Ni cermin. Kan kita nampak pantulan cahaya kat situ kan. Orang yang kita nak tengok mata dia tu, contoh awak nak adik awak tengok, awak nak tengok pupil mata adik awak. Adik awak tengok cermin. Jangan bagi dia tengok dekat lampu. Nanti mata dia rosak. Okey? Cikgu tengok cermin dan awak perhatikan anak mata dia. Okey, perhatikan anak mata dia. Macam ni tak? Okey. Kalau cahaya terang, apa jadi anak mata pupil dia? Besar ke kecil? Okey. Lepas tu perhatikan pupil pada mata adik anda lah, pada awak buat dengan adik ataupun kakak ke, dengan menggunakan cermin muka dalam keadaan cahaya malam. Jangan buat waktu terang ni, bilik yang gelap, ada cahaya lampu torchlight tu. Okey. Dan kita tengok keadaan mata tu lah. Boleh besar ke kecil. Okey, sama ada yang first ni ke
atau yang second. Bila buka macam mana jadi? Bila buka torchlight apa jadi? Bila tutup torchlight apa jadi? Okey. So itu kita nak tengok gerak balas, tindak balas luar kawal lah untuk mata kita. Okey. Kenapa awak perlu tahu benda ni? Tindakan luar kawal untuk mata ni. So kalau kita pergi, nak bagi tahulah, kalau kita nak pergi luar pantai ke kat pantai kan, kita pakai cermin mata. Contoh beli kat cermin mata kedai RM2. Kedai RM2 tu cermin matanya gelap. Bila gelap, anak mata kita akan besar sebab dia nak dapatkan nak dapatkan cahaya banyak. Senang cerita macam ni. Contoh rumah awak blackout, tiba-tiba awak memang tak nampak apa-apa. Dalam masa beberapa minit awak akan nampak ada satu cahaya, boleh nampak sikit-sikit. Maksudnya anak mata awak tu dah membesar, dia mencari cahaya. Awak bolehlah nampak kat mana nak cari torchlight semua kan. Okey. Tapi bila kat kawasan yang panas, kat terang, anak mata awak tu akan mengecil. So awak buat eksperimen ni untuk buktikan betul tak cikgu cakap ni. Okey. So itu saja untuk kelas hari ini. Minggu depan kita akan sambung kita sambung ni kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dan kehidupan harian. Okey, so apa tugasannya? Okey, hari ni cikgu nak awak buat nota. Buat nota dulu sebelum kita buat latihan. Buat nota dulu. Buat peta bulatan. Peta bulatan, apa itu sistem saraf manusia? Okay, maksudnya awak buat bulat. Lepas tu sistem saraf manusia ada apa? Sistem saraf. Okey, tak apa macam ni. Awak lukis ni. Lukis dulu sebab cikgu tak ajar dulu macam mana nak buat nota ni. Biasanya cikgu akan ajar dulu dalam kelas macam mana nak buat nota. So hari ni tak apa, awak lukis Raja 1.1 ni dalam nota buku biru tu. Sistem saraf periferi. Yang ni lukis, tak reti lukis, tekap boleh. Okey, lepas tu salin ni tindakan terkawal. Salin tindakan terkawal ni dan juga tindakan luar kawal. Okey. Tak pandai lukis, tak apa, boleh tekap. Kalau tak pandai tekap, photostat pun boleh lah. Okey. So itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih kerana menonton video cikgu dan jangan lupa tolong cikgu support cikgu untuk subscribe channel cikgu. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.